Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa tidak suka berjumpa Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Makna minta dengan Allah betul-betul. Allah suka, banyak kali minta lagi Allah suka. Allah Ta'ala sangat cemburu pada orang yang boleh minta dengan manusia tapi tak minta dengan Allah. Cemburu Allah kayak gitu. Minta dengan manusia banyak kali, berkali-kali minta dengan manusia, lama-lama fed up dah. Dia minta duit. Kau boleh tak jangan minta dengan dia lagi? Nampak? Sampai masa orang marah. Kan? Nak minta bantuannya lah YB minta tolongnya, YB ni minta tolong kau, asyik kau yang bagilah orang lain pula. Sampai masuk. Tapi dengan Allah, mintalah banyak kali. Berjuta-juta kali mintalah selagi boleh minta. Jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita. Setiap masa Allah bagi. Ni nikmat, kita tengok nikmat Allah bagi. Dapat lagi kuliah, nikmat. Dapat pakai bendera, nikmat. Bukan senang nak dapat. Dapat duduk depan. Asal awal aku berapa sampai tadi? Ada berapa sampai ni? Aku tu duduk depan ni lah. Aku berapa? Maghrib belum tadi? Aku subuh tadi dah sampai, dah standby dah. Jangan ambil tempat dan. Ada orang nak joki datang lambat, dapat duduk kat kerusi. Contoh. Mana kan? Adalah kan? Maknanya ada nikmat Allah bagi. Lepas tu adalah katalah tiba-tiba adalah jamuan. Nikmat lagi Allah bagi. Kita tak minta pun. Memang ada pula tu, dan baru teragak nak makan roti canai. Aduh, roti canai sebenarnya. Contoh. Kadang-kadang ada macam tu, tapi kita terlupa. Semua tu dari Allah. Allah izinkan. Kita fikir orang yang siap hantar, Allah izinkan. Gelas ni kalau kita kata ni aidan dah. Ni ayahku tu. Pernah tak pegang, terlepeh pada tangan. Wah macam ni pegang, jatuh, pecah. Itulah air yang terakhir. Macam nak cakap apa? Jadi mak kata nak bagi tahu, sesungguhnya yang kat tangan pun kalau Allah Ta'ala kata bukan kita punya, tak dapat kat kita. Mintalah dengan Allah selalu. Jadi apa makna taubat ni? Sebenarnya kita sebut taubat, apa makna taubat? Ada beberapa makna taubat. Nah, tu tak ada dalam buku tu. Ni tambahan. Makna taubat adalah ar-ruju' minaz zambi, yang bermaksud kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Ketaatan. Zunubi kan kita apa? Ilahi lastulil firdausi la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi nak taat balik. Fa innaka ghafirul zambil lagi azim, ya kan? Jadi mana kita taubat macam-macam cara. Astaghfirullah, taubat juga tu. Dia bukan marah ya. Astaghfirullah, makna kita ni minta ampun dengan Allah sebelum kita marah tu. Bukan kita gunakan benda tu untuk marah. Kan? Bawa astaga apa tu orang tua tu cakap. Kan? Astaga tak ada. Jangan buat pula. Astaghfirullah, kan? Ada pula astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Lepas sembahyang buat. Tu paling baik sekali tu, kan? Boleh buat. Ya. Dan paling elok sekali, yang paling banyak kita boleh buat lepas isyak sebelum tidur sambil baring. Banyak boleh buat tu. Astaghfirullah. Dah pagi sah banyak lepas. Macam tu yang cakap sebelum tidur tu. Ya, istighfar. Begitu juga maksudnya juga taubat ini, orang bertaubat pada Allah ialah orang kembali daripada perbuatan-perbuatan maksiat
kepada perbuatan taat. Dan begitu juga seseorang dikatakan bertaubat kalau dia mengaku dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Okey, sambung buku tu. Pengertian fasik itu ada dua macam. Pertama fasik kafir, keduanya fasik fajir. Fasik kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari petunjuk dan masuk dalam kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, lalu ia meninggalkan perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Yakni dia telah membangkang, melawan terhadap perintah Tuhannya untuk beriman. Mana Allah suruh beriman tu dia tak nak. Dia ni memang kafir betul-betul. Fasik fajir pula ialah orang yang minum arak, makan benda haram, berzina, maksiat pada Allah, keluar dari jalan ibadah, masuk dalam kemaksiatan tapi tidak sampai kepada batas syirik. Dia Islam. Dia mengaku dia Islam tapi buat benda-benda lain. Dia buat benda-benda yang tak elok, main judi. Dia tahu benda tu salah, zina, minum arak, apa lagi? Kan? Macam-macam lah kan? Ambil duit haram dan sebagainya. Perbezaan keduanya adalah fasik kafir tidak akan diampunkan kecuali dengan bersyahadah dan bertaubat sebelum dia meninggal dunia, sedangkan fasik fajir masih boleh diampunkan dengan bertaubat dan menyesal sebelum dia mati. Kan? Jadi makna kata minta ampun dengan Allah banyak-banyak selagi boleh minta ampun. Tu sebab kalau kamu hidup pagi, Nabi kata jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Jadi itu sebab selagi boleh minta ampun, minta ampun. Itu sebab kita dilazimkan. Kita dilazimkan bila lepas sembahyang, abang pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alazim tu istighfar. Dan begitu juga kalau ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi kita, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat kau. Umat kau lah yang paling masakin sekali. Kenapa miskin? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak ngaku? Ngaku. Sebab kita semua sikit-sikit, ya tak baik banyak. Istighfar pun 3 kali, ya tapi buat. Tu Nabi kata, aku paling suka umatku. Nabi sayang kat kita. Nabi bagi standard yang paling rendah. Aku paling suka umatku beribadah walaupun sedikit tapi berterusan. Itu sebab sedekah RM1 je tapi hari-hari tak apa. Bagi 10,000 itulah sekali. 10 tahun tak bagi dah. Kan? Jadi mana biar dia berterusan. Dia zikir sikit-sikit pun tak apa. Macam sahabat Nabi istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Kita lepas sembahyang cuba kalau buat 10 kali buang gitu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lebihlah 3 kali imam ni. Time ni lah kau nak banyak. Dia marah. Dalam hati dia tak cakap. Tapi itulah dia. Kalau kita tengok, kalau tengok bab istighfar ni, diajar oleh Nabi Ibrahim, suruh umat kau tu. Nabi Ibrahim kata, umat kau ni dah lah kuih, koreng, umur tak panjang, pemalih beribadah. Suruh dia tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah yang disebut la haula wala quwata illa billahil azim. Atas satu pandangan lagi kata subhanallah hamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu sebab siapa yang ikut sembahyang jemaah, dia tunggu sampai habis, sampai imam sebelum doa. Biasanya sebelum doa kita akan baca la haula wala quwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Kita doa kan? Yang itu. Itu sebab jangan kita tergesa-gesa. Akan tiba masanya umatku dia semayang tapi sebenarnya dia tak semayang pun. Tak apa kerja pun tak tahu. Bakal capui. Laju dia macam dalam bahasa budak sekarang, budak baru nak up tu berdesuk. Macam tu kan. Pernah laju betul. Kita takkan dapat tau. Kita takkan dapat ketenangan dalam salat tu kalau nak copek. Kalau anda kata, menurut kajian seorang pakar teoretik kan, dia cek teoretik dalam solat ni, dia kata dalam perbuatan solat, perbuatan paling tenang sekali waktu bila? Waktu bila? Sujud. Kalau waktu sujud tenang tu lolap tu.
Sama sabana ya. Ramai tu sujud perintah. Yalah dah tak nampak apa pun nak buat lagi kan. Tapi sebenarnya waktu yang paling tenang daripada kita rukuk, kita bangun Sami Allahu liman hamidah, daripada berdiri sebelum turun, itulah waktu paling tenang sebenarnya. Tu sebab waktu berdiri tu jangan bekerja nak sampai bawah. Saya tengok tak ramai yang bekerja dah sebab lutut sakit. Perlahanlah. Kan ya waktu kan bila turun melotot-lotap bunyi krap tap 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 sampai ujung tu. Yang ujung Allahu Akbar kan kata kan. Tapi memang ya itulah sebenarnya yang paling tenang. Tak payah nak kerja-kerja nak pergi mana. Kan? Lepas tu subuh tu Sami Allahu liman hamidah. La ilaha Allahumma hadina fiman hadait. Allahu Akbar. Relax kan, itulah dia penawai kat kita kan. Dalam semayang tu sebab semayang tak ada pepo apa pasal maka capui mencolina boleh. Yang lagi laju tu berdosuk adalah paling laju dalam ni 9 menculin tu laju betul tu. Tu tanyalah orang Rambau sama dia tahu lah tu.